Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni sama-sama kita menghayati tafsir Al-Quran daripada surah Yusuf juzuk yang ke-13 bermula pada ayat 92 sehingga ayat ke-100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala la tasriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Qala la tasriba 'alaikumul yawm. Nabi Yusuf berkata, tidak ada celaan kepada kamu pada hari ini. Walaupun Nabi Yusuf mampu untuk membalas segala kesalahan adik-beradiknya kepada beliau, pada ketika itu dia mampu untuk balas, tetapi Nabi Yusuf mendoakan kebaikan dan tidak mencela dan tidak memaki dan memarahi adik-beradiknya. Maka Nabi Yusuf mendoakan kebaikan, ya ghafirullahu lakum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kamu, wa huwa arhamur rahimin. Allah taala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasih, Maha Zat yang paling pengasih. Nabi SAW mengikut jejak Nabi Yusuf AS dalam perkataan yang besar ini, dalam perkataan yang agung ini, pada ketika mana pembukaan kota Mekah. Pada tahun ke-8 Hijrah berlakunya Fathu Mekah. Nabi membuka kota Mekah yang telah ditakluki oleh orang-orang Islam. Maka Nabi telah mengiklankan keampunan untuk orang-orang Quraisy. Diriwayatkan daripada Imam Mardawaish, daripada Ibnu Abbas dan juga Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW memegang dua daun pintu pada pembukaan kota Mekah. Maka waqad ladzan nas bil bait, manusia pada ketika itu berlindung di rumah, takut dia apa-apakan. Maka Nabi SAW menyatakan, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Segala puji milik Allah yang benarlah janji Allah, wa nasara 'abdah, dan Allah Subhanahu wa taala yang menolong hamba-Nya, wa hazamal ahzaba wahdah, Allah taala lah yang menghancurkan sekutunya, musuh Allah. Summa qala, kemudian Nabi bertanya, madza tadhunnu ya ma'asyara Quraisy, apakah sangkaan kamu pada hari ini wahai jemaah Quraisy? Maka mereka menjawab, khairun akhun karim wa ibnu akhin karim wa qad qadarta. Mereka menyatakan, baik saudara yang mulia, anak kepada saudara yang mulia, sesungguhnya kamu berkuasa, kamu mampu. Nabi menyatakan, aku berkata seperti mana berkata saudaraku iaitu Yusuf alaihissalam, iaitu la tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan kepada kamu pada hari ini. Mereka keluar, orang-orang Quraisy, seperti mana mereka keluar daripada kubur, iaitu mereka keluar daripada rumah mereka bebas. Dan inilah kegembiraan yang kecil, iaitu dikembalikan penglihatan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam ketika mana diletakkan baju Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengikut pendapat yang asah, pendapat yang kuat. Kegembiraan yang besar, dikembalikan penglihatan itu masih lagi kegembiraan yang kecil. Kegembiraan yang besar bila mana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kembali, bila-bila mana adik-beradik Nabi Yusuf dan juga ibu dan ayahnya, mereka semua datang hadir ke Mesir
berkumpulan, hadir beramai-ramai, dan mereka telah bermukim di Mesir. Bilangan mereka ulama kata lebih kurang 70 orang ataupun 93 orang, di antara lelaki dan juga perempuan, ramai. Kita lihat pada ayat ke-94 dan juga sehingga ke-98. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walamma fasalatil 'ayru qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Apabila telah keluar satu jamaah yang menunggang unta telah keluar, qala abuhum, ayah mereka berkata, inni la ajidu riha yusuf, sesungguhnya aku mendapati bau Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, laula an tufannidun, kalaulah kamu tidak menyatakan aku ni orang yang nyanyok, orang yang telah lupa. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim, mereka menyatakan, demi Allah sesungguhnya kamu wahai Yaqub benar-benar berada dalam kesesatan yang lama, dalam mimpi yang lama. Pada ayat ke-96, falamma ja'al bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira, apabila datangnya pemberi berita gembira datang, maka dia telah meletakkan baju Nabi Yusuf ke muka ayahnya, iaitu Yaqub alaihi salatu wassalam. Fartadda basira, telah pulih kembali penglihatan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam, Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam menyatakan, tidakkah aku dah beritahu kepada kamu, sesungguhnya aku tahu satu perkara yang kamu tak tahu, iaitu aku tahu daripada Allah satu perkara yang kamu tak tahu. Ayat ke-97, qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Mereka, iaitu adik-beradik Nabi Yusuf, menyatakan, ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana, doakan keampunan untuk kami, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kami, inna kunna khati'in, dahulunya kami ini orang yang berbuat dosa. Ayat ke-98, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Yaqub menyatakan, nanti aku akan doakan keampunan untuk kamu, aku akan minta keampunan kepada Tuhan aku untuk kamu. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah maha pengampun lagi maha mengasihani. Dalam ayat ini, kalau kita lihat dari sudut sastranya pada ayat yang ke-95, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim, kamu berada dalam kesesatan yang lama. Ini orang yang di sekeliling Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam, di kalangan anak-anak dan cucunya. Nabi Yaqub memberitahu kepada mereka, iaitu Nabi Yusuf masih hidup dan dia telah bau seperti Nabi Yusuf. Maka mereka menyatakan, kamu wahai Yaqub benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat ini kalau kita lihat, mereka telah mentaukidkan, menegaskan dengan 3 kalimah, 3 huruf. Yang pertamanya, mereka menyatakan tallahi, demi Allah. Mereka bersumpah demi Allah, mana benar-benar kamu ini wahai Yaqub dalam igawan yang lama. Yang kedua, mereka taukidkan, tegaskan dengan innaka, sesungguhnya. Kemudian mereka taukidkan lagi dengan lam, lafi dhalalikal qadim. 3 taukid menunjukkan, wahai Yaqub, kamu ini memang betul-betul
berada dalam igauan, bukan dalam dunia realiti. Kita lihat tafsir dalam, sebelum kita lihat tafsir, kita lihat munasabah ataupun kesinambungan ayat ini dengan ayat sebelum ini. Kegembiraan anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam bila mana mereka berada di bumi Mesir, bukan kegembiraan, telah umumlah, menjadi umum kegembiraan anak-anak Nabi Yaqub bila mana mereka berada di bumi Mesir, selepas mana mereka tahu apa? Iaitu Nabi Yusuf adalah adik-beradik mereka. Wantaqala asarul farh ila ardi Kan'an, telah kesan kegembiraan mereka ini telah sampai ke bumi Kan'an, iaitu bumi Palestin. Bumi Palestin fi as'adi audati min rihlatihim as-salisa ila Misr. Sampailah mereka ke bumi Mesir untuk kali yang ketiga. Ini mereka sampai kali ketiga sebab menyaut perintah ayah mereka Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam supaya pergi ke Mesir, kerana dalam sangkaan ayah mereka, dalam firasat ayah mereka, Nabi Yusuf masih hidup. Mereka pergi untuk menjejaki Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menzahirkan mukjizat yang ada di tangan Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam, iaitu dia bau, dia merasai bau Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala kuatkan perasaan ini, perasaan naluri Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam dengan datangnya pemberi berita gembira, iaitu anak sulungnya, yang mana dia berada berlindung di Mesir, tak balik ke bumi Palestin kerana telah kerana dia berazam tak nak balik selagi mana adik bongsunya Binyamin tidak dilepaskan oleh kerajaan Mesir kerana ditangkap disyaki mencuri. Diriwayatkan oleh Imam Al-Wahidi daripada Anas bin Malik, daripada Nabi SAW, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Idhabu biqamisi." Nabi Yusuf kata, bawalah baju aku ini, biqamisi hadza, baju aku ini bawa, fa'alquhu ala wajhi abi, letakkan di muka ayah aku, ya'ti basira, maka akan pulih kembali penglihatan ayah aku iaitu Nabi Yaqub selepas mana buta beberapa tahun. Namrud Al-Jabbar, Namrud iaitu yang bersama dengan Nabi Ibrahim, yang mengingkari, yang berdebat dengan Nabi Ibrahim, apabila dia marah kepada Nabi Ibrahim, dia campakkan Nabi Ibrahim dalam api. Maka pada ketika itu Jibril alaihi salatu wasallam datang membawa pakaian daripada syurga dan membawa satu hamparan daripada syurga. Jibril pakaikan baju tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, dan Jibril mendudukkan Nabi Ibrahim di atas hamparan tersebut di dalam api, sehingga satu bulu roma Nabi Ibrahim tak terbakar. Wa qa'ada ma'ahu yuhaddithuhu, bahkan Jibril duduk bersama Nabi Ibrahim dan bersembang, bercakap di dalam api. Fakasa Ibrahim alaihi salatu wassalam dzalikal qamis Ishaq, Nabi Ibrahim memakaikan baju ini kepada anaknya Nabi Ishaq, dan Nabi Ishaq pula memakaikan baju ini kepada Nabi Yaqub anaknya, dan Nabi Yaqub pula memakaikan baju ini kepada anaknya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi ini adalah kita panggil baju warisan, baju daripada syurga yang Jibril datang khas bawa kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam asalnya. Kemudian faja'alahu fi qusbatin min fiddah, kemudian Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam jadikan pakaian ini daripada dihiasi dengan perak, dan dia gantungkan di tengkok Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Faulqiyal, ketika mana dicampakkan Nabi Yusuf dalam perigi, qamis ataupun baju ini berada di tengkoknya.
tafsir pada ayat ke-94 sehingga ke-98, walamma fasalatil 'ayru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Apabila telah keluar jemaah yang menaiki unta, iaitu anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, telah keluar daripada sempadan Mesir, nak pergi ke mana? Nak pulang ke bumi Kanaan, iaitu ke bumi Palestin. Bumi Palestin di Syam pada ketika itu. Syam, satu negara yang besar menghubungkan empat negara besar, termasuk salah satu negara adalah Palestin. Kemudian Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam telah berkata kepada orang yang berada di sekeliling dia pada ketika itu, anak dia, cucu dia dan juga beberapa kaum dia. Dia kata, inni la ashummu raihata Yusuf, sesungguhnya aku ada bau Nabi Yusuf dan juga aku ada bau pakaian dia. Laula an tunsibuni ila al-fanat, kalaulah kamu tidak menyangka aku ini orang yang telah nyanyok, yang telah akal tak berfungsi, kalau kamu tidak menyatakan perkara tersebut, maka kamu akan percaya cakap aku. Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam mendapati, merasai bau baju Nabi Yusuf ini. Perjalanannya 8 hari, jarak perjalanan daripada Mesir sehingga ke Palestin, 8 hari perjalanan pada ketika itu, pada zaman itu. Imam Ar-Razi menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan baju Nabi Yaqub ini kepada bau baju Nabi Yusuf kepada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam ala sabili izharil mu'jizat, iaitu di atas jalan mu'jizat. Kerana mana mungkin boleh bau sampai 8 hari punya perjalanan, beratus-ratus kilometer, macam mana boleh bau? Jadi satu perkara yang mustahil, satu perkara yang mustahil sebenarnya. Tapi ini bila sebut tentang mu'jizat, dia tak mustahil. Satu perkara yang mencari adat, mencari kebiasaannya. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Orang-orang yang berada, anak cucu dan juga kaumnya yang berada di sekeliling Nabi Yaqub ini, mereka menyatakan satu perkataan yang biadab, satu perkataan yang biadab, kerana mereka kata Nabi Yaqub telah nyanyok. Imam Qatadah menyatakan, min hubbi Yusuf la tansahu wa la taslahu. Dia kerana sangat cinta kepada Nabi Yusuf, sangat cinta kepada Nabi Yusuf, mereka kata Nabi Yaqub telah nyanyok. Mereka menyatakan kepada ayah mereka, kepada datuk mereka, satu kalimah yang cukup kasar, yang tak sepatutnya bagi mereka menyatakan perkataan ini kepada ayah ataupun datuk mereka. Lebih-lebih lagi lah datuk mereka ataupun ayah mereka itu adalah Nabi Allah, iaitu Yaqub alaihi salatu wassalam. Falamma an ja'al bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basirah. Pada ayat yang berikutnya, bila mana anak sulung dia Yahuza sampai kepada Nabi Yaqub membawa baju Nabi Yusuf, membawa berita gembira, iaitu Nabi Yusuf masih hidup, saudaranya Binyamin juga masih hidup. Diletakkan baju tersebut di muka ayahnya Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, secara terus sembuh mata Nabi Yaqub yang buta sebelum ini. Kerana apa? Kerana bersengatan gembira, bersengatan sedih Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam kehilangan anak kesayangan dia Yusuf alaihi salatu wassalam, sehingga buta mata dia. Dan sampainya baju Nabi Yaqub menunjukkan, baju Nabi Yusuf kepada Nabi Yaqub menunjukkan anaknya ini masih hidup, sangat gembira sehingga celak mata Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Ini semua mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Yaqub. Yahuza bin Yaqub, Imam As-Suddi dalam tafsirnya menyatakan, Yahuza anak sulung Nabi Yaqub ini, dia yang pernah satu ketika dahulu bawa datang baju Nabi Yusuf yang dilumuri dengan darah. Mereka sembelih kambing, mereka lumur darah kepada baju Nabi Yusuf, mereka bawa datang kepada ayah dia. Maka mereka kata,
Nabi Yusuf telah dibaham oleh serigala. Ini kesan-kesan darah dia. Fa uhibbu an yaghsila dhalika bihadha. Maka Yahuda, anak sulung ini, dia bawa datang untuk kali yang kedua baju Nabi Yusuf, tapi bukan lagi baju yang dilumuri dengan darah, tapi dia nak bersihkan dosa yang dulu dengan dia bawa datang satu berita gembira, iaitu Nabi Yusuf AS masih hidup. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Pada ayat berikutnya Nabi Yaqub berkata kepada anak-anak dia, cucu dia, orang sekeliling dia, alam aqul lakum, tidakkah aku dah bagi tahu kepada kamu, ketika mana kamu semua pergi ke Mesir, aku dah bagi tahu, ibhasu an Yusuf, cari Nabi Yusuf, wala tayasu min rauhillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Cari Nabi Yusuf, sesungguhnya aku tahu daripada Allah melalui perantaraan wahyu beberapa perkara yang kamu semua tak tahu. Aku mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala akan kembalikan Nabi Yusuf kepada aku. Kemudian pada ketika itu mereka berkata kepada ayah mereka, kepada datuk mereka, dalam keadaan mereka merasa agung, merasa hormat kepada datuk ayah mereka ini. Mereka kata, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana, wahai ayah kami, istaghfir lana dzunubana, doalah keampunan untuk kami. Sesungguhnya kami ini orang yang berdosa, orang yang melakukan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad tubna, sesungguhnya kami telah bertaubat, kami telah kembali kepada jalan yang benar, kami telah menyesali terhadap perbuatan kami yang telah lalu, perbuatan kami terhadap Nabi Yusuf dan juga Binyamin. Apa jawapan ayah mereka, Nabi Yaqub? Iaitu qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, nanti Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu pada masa akan datang. Pada masa akan datang Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nabi-nabi berbeza dengan bukan nabi, kerana Allah Subhanahu wa taala akan zahirkan beberapa mukjizat di tangan mereka. Di antaranya, bau telah sampai kepada Nabi Yaqub sebelum sampai baju tadi, walaupun perjalanan yang jauh. Kemudian telah zahirlah mukjizat yang lain. Satu mukjizat bau, boleh bau perjalanan 8 hari punya perjalanan dah boleh bau dah. Itu mukjizat. Mukjizat yang lain iaitu syifa. Diberi kesembuhan Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam dengan letakkan baju Nabi Yusuf di muka Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam. Ini semua adalah dengan iradah Allah, kehendak Allah dan pertolongan Allah. Apabila Allah Ta'ala nak sesuatu, maka dikatakan kun fayakun, maka jadi. Dan perkataan orang di sekeliling Nabi Yaqub pada ketika itu, mereka kata Nabi Yaqub telah pun hanyut. Perkataan yang biadab, yang tak sepatutnya ini adalah satu bentuk kedurhakaan anak dan juga cucunya kepada atuk dan juga ayah dia. Sebab tak boleh kita kata perkataan sebegini kepada orang tua. Kemudian lam yajid Yaqub alaihi salatu wassalam indahu syai'an. Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam tidak ada sesuatu pun yang nak berikan kepada anak sulung dia, yang membawa satu berita gembira, iaitu baju Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Cuma hadiah sagu hati yang Nabi Yaqub ada hanyalah berdoa untuk pembawa berita gembira tadi, iaitu anak sulungnya, iaitu hawanallahu alaik sakaratil maut. Semoga Allah Ta'ala meringankan kamu ketika mana sakaratul maut. Doa ini adalah min a'zamil jawais, sebesar-besar hadiah dan juga seafdal pemberian. Sebab bila orang beri kita satu hadiah, apa kita nak jawab? Kita ucapkan jazakallahu khairan katsira. Itu dah dikira sebagai ablaghas sana, pujian yang tertinggi. Ayat ini menunjukkan harus
jawazul bazal wal hibat indal basyair, iaitu haruslah kita memberikan sesuatu ketika mana kita mendapat berita gembira. Macam orang Melayu kita lah, bila dapat anak dapat straight A, anak dapat masuk MRSM, anak dapat masuk universiti, maka dia akan buat doa selamat sebagai hadiah. Buat makan dekat surau, jemput datang rumah makan, sebagai satu hadiah kegembiraan, menzahirkan kegembiraan. Ayat ini juga sebenarnya menzahirkan, harus menzahirkan kegembiraan selepas mana hilangnya kegelisahan dan juga hilangnya keresahan, dengan cara tafrih as-sibyan, menggembirakan kanak-kanak, beri gula-gula, beri duit kepada kanak-kanak, beri makan kepada kanak-kanak dan juga manusia yang lain dan seumpamanya. Jadi bila mana kita satu ketika dahulu kita runsing, contohnya anak hilang, tiba-tiba lepas 2-3 hari ditemui selamat, begitu gembiranya orang yang kehilangan anak dijumpa kembali, maka dia akan buat doa selamat, akan buat makan, minum, buat satu majlis kesyukuran. Hukumnya harus berdasarkan ayat ini, ayat yang kita bincangkan ini, yang mana Nabi Yaqub dia tak ada nak berikan apa-apa, hanya dia mendoakan keampunan, doakan keringanan sakaratul maut untuk anaknya tadi. Begitu juga Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sembelih unta selepas mana dia selesai menghafal surah Al-Baqarah. Dia hafal surah Al-Baqarah habis, sembelih unta sebagai tanda nikmat, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada anaknya, anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada Nabi-Nya, iaitu Yaqub alaihi salatu wassalam, ke atas anak-anaknya dan juga orang dari sekeliling dia. Jelas bahawa manusia ini, di antara Nabi-Nabi, mereka ada zuriat yang kita panggil, kadang-kadang zuriatnya tak taat kepada, seperti mana Nabi Nuh. Anak tak ada, seorang anak tidak ikut cara ayah dia terpesong daripada agama Islam. Begitu juga isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, tidak mengikut. Walaupun mereka Nabi, tapi hidayat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Falam yajid auladu Yaqub alaihi salatu wassalam buddan min al-i'tizar min abihim wa talaba du'a minhu an yaghfirallahu lahum. Dan mereka anak-anak Nabi Yaqub ni tidak mendapati keuzuran yang mereka nak bagi tahu kepada ayah mereka, sebab mereka kata ayah mereka, datuk mereka dah nyanyuk. Jadi mereka tak tahu nak buat apa, mereka minta doa sajalah kepada Nabi Yaqub, ayah mereka, datuk mereka ni minta, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka. Ini menunjukkan seseorang yang memasukkan kedukacitaan, kesedihan telah melukakan hati seseorang, maka tidak akan terangkat dosa daripada dia, tidak akan gugur dosa daripadanya, melainkan dia kena minta maaf, minta halal apa yang dia telah mengguris hati seseorang. Seperti mana berlaku kepada adik-beradik Nabi Yusuf. Adik-beradik Nabi Yusuf ini, mereka kata ayah mereka, datuk mereka ini telah nyanyuk. Itu mengguris hati orang tua. Sedangkan Nabi Yaqub tidak nyanyuk. Dia masih ingatan dia masih kuat. Cuma mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yaqub, mereka tak tahu. Jadi mereka minta halal, minta pengampunan terhadap perkataan mereka ini. Hukum ini sebenarnya sabit mengenai orang yang telah menyakiti seorang Islam yang lain, tidak kira pada diri dia, pada harta dia, pada maruah dia, ataupun selain daripada itu, seseorang yang buat zalim kepada seseorang yang lain, maka wajib dia minta maaf, minta halalkan. Kerana wajib kepada seseorang Islam minta halal, minta kemaafan, minta pengampunan terhadap dosa yang dia telah lakukan kepada seseorang.
Dan dia kena jelaskan, wa yukhbiruhu bil mazlamah, jelaskan kezaliman dan juga sekadar mana yang dia telah lakukan kezaliman. Sebab ada orang dia minta maaf secara umum. Bila minta maaf secara umum, orang tadi tidak tahu apa kesalahan yang dia buat. Kemungkinan orang tadi telah membuat satu kezaliman, telah mengaibkan ayah dia. Ada orang dia boleh maafkan segala kesalahan orang lain kepada dia, tapi tak boleh dia maafkan kesalahan yang membabitkan ayah dia ataupun anak dia. Jadi bila kita nak minta maaf, perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan apa kesalahan yang kita buat. Kita kata saya minta maaf kerana saya dusta, saya buat fitnah kepada kamu, sekian. Kena jelaskan, supaya orang tadi boleh maafkan. Kalau dia tak maaf, kita buatlah apa jua yang menyukakan hati dia. Pendapat yang sahihnya, la yanfa'uhu tahlil al-mutlaq duna bayan as-sabab, iaitu minta halal secara mutlak. Aku minta halal kalau ada kesalahan aku seperti ini secara umum, itu tidak memadai dan tidak memberi manfaat tanpa menerangkan sebabnya. Kan cerita sebab aku buat sekian ni aku nak minta maaf. Fa innahu law akhbarahu bimazlamatin laha qadrun wa balun rubama lam tatib nafsul mazlum fi tahlil minha. Kerana kadang-kadang satu kezaliman itu dia ada kadar dan juga batasannya. Ada orang jiwa dia tak boleh terima, diri dia tak boleh terima kezaliman yang orang ni buat, fitnah dia ataupun aibkan dia. Ada certain perkara yang dia tak boleh terima. Diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari dan juga selain daripada Imam Al-Bukhari, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw shay'un falyuhallilhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahu mazlamatun li akhihi, siapa yang ada kezaliman ataupun kesalahan seseorang kepada saudaranya, sama ada berbentuk maruah, dia telah mencarikan maruah, ataupun telah melukakan hati seseorang, telah memalukan seseorang, maka hendaklah dia minta halal kepada orang tersebut pada hari ini, iaitu pada kehidupan dunia ini, qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum tidak jadilah dinar dan juga tidak jadi dirham. Apa maksud sebelum tidak jadi dinar dan juga dirham? Iaitu sekiranya baginya ada amal soleh, dia tak minta maaf, baginya ada amalan soleh, maka diambil amalan soleh orang yang buat zalim tadi dengan kadar kezaliman dia dan diberikan kepada orang yang dia buat zalim, yang dia malukan, yang dia buat aib ataupun yang dia fitnah orang tadi. Wa illam yakun lahu hasanat, kalau orang yang menggoreskan hati seseorang, membuat zalim kepada seseorang, dia tak ada kebaikan, maka ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih, diambil kesalahan orang yang dibuat zalim dan diberikan kepada orang yang buat zalim. Maka orang yang buat zalim akan tanggung dosa orang lain pula, tanggung dosa orang yang dia telah buat zalim tadi. Jadi sebab itu orang yang dizalimi ini nampak kita kesian, tetapi sebenarnya di akhirat nanti besar ganjaran dia. Dia boleh ambil pahala orang lain. Kalau orang tadi tak ada pahala, tanggunglah, bagi dosa dia kepada orang lain. Sebab itu Nabi kata, falyuhallilhu minhul yaum, minta halal dulu pada hari ini di kehidupan dunia, apa-apa yang kamu telah aibkan saudara kamu, kamu telah malukan saudara kamu, kamu telah buat zalim kepada saudara kamu, sebelum datangnya hari akhirat nanti. Sebab hari akhirat tak boleh bayar dengan dinar dan juga dirham. Dekat dunia boleh.
aku bagi kamu 1000, maafkan aku lah terhadap dosa-dosa, boleh. Tapi akhirat dinar dirham tak ada nilai. Kebaikan dan juga dosa yang akan diambil kira pada ketika itu. Nabi SAW menyatakan ukhidha minhu biqadri mazlamatihi, diambil daripadanya pahala daripada orang tadi, ataupun diambil dosa daripada orang yang dibuat zalim tadi, biqadri mazlamatihi, sekadar kezaliman dia. Kalau zalim yang dibuat tu besar, dibuat naya kepada orang tu, dia tipu orang tu besar, maka pahala yang dia akan dapat di akhirat nanti juga besar. Yajibu an takuna al-mazlamah ma'lumatul qadar, wajib jadilah kezaliman itu diketahui kadarnya, diketahui kadarnya dan juga diisyarat dan juga dijelaskan. Jangan kita minta maaf secara umum, sebab setiap kezaliman, setiap keaiban, setiap fitnah yang dilakukan ada batasan dan juga ada perlu pemerincian dia. Kemudian Nabi Yaqub alaihissalam tidak segera minta ampun kepada anak-anaknya, dan juga doa untuk mereka, tetapi Nabi Yaqub lewatkan sedikit, seperti mana Ibnu Abbas menyatakan ila sahar, sehingga waktu sahur dia tak doa. Bila mana anak mereka kata ya abana istaghfir lana, wahai ayah kami doakan keampunan untuk kami, Nabi Yaqub kata saufa astaghfiru lakum rabbi, nanti aku akan minta ampun untuk kamu. Maknanya sampai ulama Ibnu Abbas kata sampai waktu sahur. Waktu sahur baru Nabi Yaqub minta keampunan untuk anak dia. Pendirian Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam ini berbeza dengan pendirian Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menyatakan qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tak ada celaan kepada kamu adik-beradik aku, tak ada celaan kepada kamu pada hari ini, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Doa on the spot. Tapi Nabi Yaqub tidak. Pendirian Nabi Yaqub berbeza dengan anak Nabi Yusuf. Sebab apa? Sebab doa Nabi Yusuf ini adalah beza dengan doa Nabi Yaqub, ditangguhkan dulu sampai waktu sahur nanti. Apa sebab dia? Sebab keadaan ayah ini dia adalah murabbi. Ayah dia adalah murabbi, dia adalah pendidik. Bila pendidik ini dia nak ta'zimaz-dzanbi fi anfusihim, supaya mereka rasa dosa yang mereka buat tu besar, bukan dosa biasa-biasa. Sebab tu Nabi Yaqub seorang pendidik, seorang murabbi, maka dia tak seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf muda, dia doa ke kamu, tak apalah, aku ampunkan dosa kamu. Tapi Nabi Yaqub tidak. Dia lewatkan doa pengampunan untuk anak-anak dia, supaya anak-anak fikir sejenak tentang dosa, kesalahan yang mereka lakukan, bukan sebarang kesalahan, tapi kesalahan yang besar. Wali'anna zambahun lam yakun muwajjahan ilaihi mubashara, wa innama ila Yusuf alaihissalatu wassalam wa akhi. Kerana dosa mereka ini tidak ditujukan kepada Nabi Yusuf. Dosa-dosa mereka ini Nabi Yusuf tak lihat seperti mana ayah mereka lihat. Ayah mereka lihat adik-beradik dia membuat satu kesalahan yang besar, ditangguhkan dulu doa untuk mereka, fikir dulu betapa besar macam tu je. Tetapi mereka perlukan kepada taubat nasuha, perlukan kepada penyesalan yang sungguh-sungguh, kerana dosa yang mereka lakukan tidak akan terampun sekadar istighfar, astaghfirullahalazim, tidak sekadar itu. Kemudian sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam qadiran ala iqabihim wa hum dhi'af. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mampu untuk menyeksa, memberi hukuman kepada adik-beradiknya, kerana mereka pada ketika itu adalah rakyat biasa. Mereka lemah. Nabi Yusuf adalah berada di tempat jawatan yang tinggi, ada kuasa. Fa'arad al-mubadarah ila ta'minihim min khawfil intiqam minhum. Tetapi Nabi Yusuf nak memberi keamanan kepada mereka, kerana Nabi Yusuf takut mereka ini menyangka Nabi Yusuf akan balas dendam kepada mereka. Sebab tu Nabi Yusuf doakan keampunan untuk mereka on the spot.
untuk menenangkan hati mereka dan juga untuk memberi kegembiraan, memasukkan kegembiraan dalam hati mereka selepas mana mereka terkejut. Yang mereka sedang berbicara ini adalah dengan adik-beradik mereka, iaitu Nabi Yusuf AS. Jadi Nabi Yusuf menunjukkan kepada manusia kelebihan memberi maaf kepada manusia, walaupun dia mampu untuk membalas kesalahan, memberi hukuman yang berat kepada adik-beradik dia. Nabi Yusuf nak mengajar kepada manusia secara umumnya kelebihan memberi kemaafan. Dan dalam masa yang sama, wa yusbihu linnas uswah hasanah, dan juga Nabi Yusuf adalah sebagai ikutan kepada manusia. Jadi di sini nampak pendirian Nabi Yusuf, Nabi Yaqub agak berbeza. Pendirian Nabi Yaqub nak menggambarkan, tak nak minta ampun on the spot pada ketika itu kepada Allah, nak bagi tahu, kamu fikirlah dosa kamu ini bukan biasa-biasa, dosa yang perlukan taubat nasuha, perlukan penyesalan yang sungguh-sungguh, dan juga kamu kena fikir mudarat, implikasi yang kamu lakukan ini cukup besar. Nabi Yusuf pula pendirian dia lain. Dia maafkan adik-beradik yang on the spot, doakan keampunan untuk mereka pada ketika itu juga, kerana Nabi Yaqub nak mengajarkan kepada kita sifat kemaafan, dan juga Nabi Yusuf nak masukkan kegembiraan, kerana takut adik-beradik mereka takut, berasa khawatir, bimbang di atas pengetahuan mereka pada ketika itu, yang mana yang sedang mereka berbicara itu adalah Yusuf. Sebab Yusuf ni mereka buat zalim, campak dalam perigi, biarkan berseorangan sampai jadi hamba. Jadi mereka takut Nabi Yusuf akan buat mereka seperti itu. Sebab itu Nabi Yusuf pendirian dia lain, berbeza dengan Nabi Yaqub AS. InsyaAllah pada masa yang akan datang, pada ayat ke-99 dan juga ayat yang ke-100, kita lihat bagaimana pada ketika itu babak-babak terakhir, kegembiraan yang terbesar, kegembiraan yang kecil adalah diberi penglihatan semula kepada Nabi Yaqub AS. Ada satu lagi kegembiraan yang paling besar, iaitu dikumpulkan keluarga Nabi Yaqub dan mereka telah bermukim di Mesir bersama dengan Nabi Yusuf AS. Cukup sekadar ini dulu perbincangan kita dalam surah Yusuf. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan, hari Rabu, dalam tafsir ayat ke-99 juga ayat ke-1 dalam surah Yusuf. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanaka